Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله، أحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah kita sampai muka surat 93, iaitu hadis sambungan yang bawah sekali, muka surat 92. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim tidak ditimpa oleh rasa letih. Di bawah tu dia tulis 76 kecil, dia buat nota kaki, atau payah. Ada kandungan hadis, sesungguhnya penyakit-penyakit itu dan yang sejenisnya dari hal-hal yang mengganggu yang menimpa seorang mukmin menjadi penyuci dari dosa, dan sayugia seorang manusia itu tidak menggabung antara penyakit dan gangguan umpamanya dengan terlepas pahala. Hadis ini Nabi kata seorang muslim tidak ditimpa oleh rasa letih atau payah, penyakit, gelisah, sedih, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang tertancap padanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menebus dengannya sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim. Ikhwatul iman, hadis yang kita baca ini masih di bawah bab Saba' An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak menghimpunkan kepada kita hadis berkenaan dengan masalah Saba'. Hadis-hadis yang menyokong tentang kedudukan Saba', bermacam-macam jenis hadis. Malam ini istimewanya hadis ni, kita tengok Nabi menyusun satu-satu jenis musibah yang menimpa, Nabi satu-satukan. Apa yang Nabi satukan? Nabi kata seorang muslim tidak ditimpa oleh rasa letih. Ma yusibul muslim, seorang muslim tidak ditimpa kepada dia rasa letih. Perkara yang penting ikhwatul iman dalam hadis ini dia menyebut kepada kita tentang seorang muslim, Seorang muslim
yang ditimpa, seorang Muslim yang diuji. Artinya hadis ini mengeluarkan seorang kafir. Hadis ini mengeluarkan orang kafir. Inilah beza di antara seorang Muslim dengan seorang yang tidak Muslim. Seorang Muslim, apa sahaja yang menimpa seorang Muslim itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap duka citanya itu ada balasan. Nabi kita Muhammad senaraikan dalam hadis ini, apa yang menimpa seorang Muslim bukan sahaja letih badan, tetapi penyakit yang dia tanggung. Bukan saja penyakit yang dia tanggung, risau dan duka cita, hammin wa hazan, masalah risau dan masalah duka cita, masalah dia itu disakiti, dan masalah dia menanggung kesusahan dalam hidup. Ini semua berbentuk kadang-kadang kerohanian, jiwa dia tertekan, kadang-kadang berbentuk tubuh badan. Hatta Nabi kata hatta syaukatu yushakuha, duri yang menikam dia Nabi kata. Melainkan di atas itu semua, dia ini sebagai seorang Muslim, kafarallahu biha min khatayahu, Allah Ta'ala akan ampunkan, Allah Ta'ala akan kita kata apa, Allah Ta'ala akan kafarahkan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala akan kafarahkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ikhwatul iman, hadis ni ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, seorang Muslim apabila dia diuji, Allah akan ampun dosa dia. Ini adalah jaminan Allah. Tetapi hadis ini Nawawi letak di bawah bab sabar. Kalau kita tengok dalam hadis ni tak menyebut pun hal sabar. Tetapi Nawawi masukkan hadis ni di bawah tajuk bab sabar. Menyebabkan ada dua perkara yang mesti kita tahu daripada hadis ini. Yang pertama, seorang itu apabila dia diuji oleh Allah, dia sabar ataupun tidak. Seorang itu apabila mendapat musibah daripada Allah, dia sabar ataupun tidak. Itu yang kedua. Di atas musibah yang Tuhan bagi, hatta duri yang menyusuk tetap menjadi penebus dosa. Itu tetap menjadi penebus dosa. Tetap. Ini nikmat. Kita kata hadza min ni'matillah. Ini adalah nikmat kurnia Allah. Seorang Muslim walaupun dia tak sabar, tetapi apa yang ada dalam hadis ni dia tetap dapat. Janji apa? Dia Muslim, dia menanggung semua ini. Keletihan Allah Ta'ala bagi pada dia. Kesusahan, penyakit ini bukan permintaan insan, dia adalah pemberian Allah. Berat, ringan, serius ataupun tidak adalah pemberian Allah. Dia tanggung dengan sabar ataupun tidak, itu hal yang kedua. Tapi bila Allah beri pada dia musibah, dia layak mendapat kafarah anil dzunub, tebus dosa, dia layak dapat. Tetapi tentu ada beza antara orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Bagi orang yang sabar dan dia mengharapkan Allah, dia mengharapkan Allah, maka dia mendapat faedah dan hikmat di belakang musibah-musibah yang menimpa dia. Iaitu apa dia? Bukan sahaja dikafarahkan dosa, tetapi setiap cobaan-cobaan dia lalu itu mengangkat martabat dan kedudukan dia di sisi Allah, sehingga kan ujian dia alami itu tidak menjadi sia-sia. Kawan hak mula tadi, dia terima sebab dia pun tak boleh nak buang penyakit, tetapi dia tidak sabar. Lepas dia baik daripada sakit, dia tidak mendapat kebaikan apa dari sakit dia, cuma sekadar penebus dosa saja. Selama dia sakit itu,
seminggu ke 2 minggu, selama itulah dosa-dosa yang dia tidak usahakan, dosa-dosa yang dia tak buat pasal dia sakit, maka dikifarahkan dosa-dosa yang telah dia buat sebelum sakit, dikifarahkan. Tetapi dia berhenti dekat tu je, dia berhenti dekat tu pasal dia tak sabar. Sabar ni ikhwatul iman, dia ada fadilatnya asin, dia dapat ganjarannya asin. Wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar, gembirakan orang-orang yang sabar. Sehingga kan dengan dia tidak sabar, dia tidak mendapat hikmah daripada sakit, hikmah daripada ujian, hikmah daripada musibahnya Allah Ta'ala bagi, dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi bagi orang yang menerima ujian ini dan sabar, dia mendapat banyak ganjaran. Sabar itu satu ubat dia dapat, kemudian Allah Ta'ala beri ganjaran di atas musibah-musibah itu, dan dia mendapat kebajikan-kebajikan yang besar di sisi Allah. Tetapi kalau orang itu kafir ikhwatul iman, dengan dia sakit, dia tidak berhak mendapat ini semua. Dengan dia letih, dia tidak berhak mendapat ini semua. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, apabila sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan kami ya Rasulullah, masa kami kafir dulu ni, kami sembah tokong berhala semua tu, tiba-tiba kami masuk Islam, kami dianggap bersih. Jadi kami punya cacatan ni macam mana, nak kena start kosong balik kah? Nabi jawab dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata bagi orang yang masuk Islam, Islam akan menghapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Tetapi apa-apa kebaikan yang dia buat, walaupun dia masih kafir, dengan dia masuk Islam, kebaikan itu akan ditimbang oleh Allah. Maka dia tidak akan hilang pahala kebaikan walaupun zaman kafir, dengan syarat dia masuk Islam. Ini satu gambaran dan satu berita yang sangat menyenangkan hati bagi hamba-hamba yang nak kembali bertemu dengan Allah dengan jiwa yang taslim, dengan jiwa yang aman dan selamat. Muslim sendiri terbahagi pada dua, ditimpa musibah. Ada Muslim sekadar penghapus dosa, pasti dia tak sabar. Tetapi ada Muslim penghapus dosa, mengangkat darjat dan mendapat kita kata ziyadatul hasanat. Dia mendapat ziyadatul hasanat, tambahan-tambahan hasanah di sisi Allah. Ini mungkin sama ikhwatul iman dengan doa kita baca, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kepada kami di dunia ini hasanah, dan di hari akhirat itu hasanah, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka. Selamatkanlah kami daripada azab neraka. Maka kita belajar daripada hadis ini ikhwatul iman, maka orang yang sabar itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Kata para ulama kita ikhwatul iman, para ulama kita kata ini adalah suatu nikmat daripada Allah Taala. Allah ni dia boleh buat apa? Dia boleh uji kita dan dia tak menjanjikan apa-apa. Dia boleh buat. Allah ni dia boleh uji kita tanpa dia janji apa-apa. Hak, berhak dia buat. Sangat hak dia buat. Dia suruh orang tu pergi Mekah, dia tak janji apa-apa. Aku dah bagi harta ke hang, aku bagi sihat dekat hang, hang hamba aku bagi macam-macam ke hang. Lah ni perhabis sikit duit hang pergi Mekah, dan jangan minta apa-apa pada aku, dan aku pun tak mau bagi apa-apa. Berhak dia buat. Dia Khalik. Dia Khalik. Dia berhak buat. Tetapi tidak ikhwatul iman, dia tak buat begitu. Dia tak buat begitu pada seorang pun daripada hamba dia. Bahkan dia berurusan dengan hamba dia dengan jalan luar biasa. Apa dia? Dia bagi musibah, dia perintahkan kita buat satu benda, dia tawarkan ganjaran di belakang. Subhanallah. Dan ganjaran yang dia tawar itu pula ganjaran yang cukup bermanfaat, membawa hasanah kita di hari akhirat. Subhanallah. Hasanah kita di hari akhirat. Subhanallah. Sangat hasanah.
Antum bayang dengan pahala-pahala ini, dengan kesabaran-kesabaran ini, dengan ujian-ujian ini, Allah beri pada kita ganjaran sampai di hari akhirat kalau kita dihisab awal. Dan ini semua dinilai sebagai satu keredaan di sisi Allah. Apakah lebih hasanah daripada beban yang kita tanggung di dunia menyelamatkan kita di hari akhirat? Itulah hasanah. Itulah hasanah yang kita pohon di hari akhirat. Berbanding satu kawan tadi, Allah bagi ujian, dia tidak sabar, Allah kifaratlah dosa dia sementara, sampai di hari akhirat kafarah itu tidak menjadi hasanah di hari akhirat. Sebab apa? Sebab ambil kafarah dia itu dengan tingkah laku dia yang tak senonoh, nak campur balik dosa-dosa dia yang lain, mungkin apa yang ada itu tidak cukup untuk membantu dia. Subhanallah, sangat luar biasa Allah berurusan dengan hamba-hamba dia. Allah berurusan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena itu ikhwatul iman, ini kita kata haza min ni'matillah, ini daripada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dia uji kita, lepas tu dia jamin nak kafarah dosa kita, kemudian dia janji nak memberi ziyadatul hasanah. Dia janji nak bagi kepada kita tambahan-tambahan kebaikan. Dia janji. Dia tak janji pun layak, tapi dia janji. Subhanallah, sangat istimewa. Jadi seorang yang ditimpa musibah itu tidak sepatutnya dia memikirkan Allah meninggalkan dia seorang diri. Tidak. Allah tidak tinggalkan dia seorang diri. Allah bersama dengan dia. Allah restu dia. Ana 'inda zanni 'abdi bi, dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi. Aku di sisi hamba aku berdasarkan hati pokok dia ingat macam mana ke aku. Allah tak pernah tinggalkan kita keseorangan. Sekali-kali Allah tak pernah tinggalkan kita keseorangan. Pasal itu Imam Ahmad dia sebut dalam bait syair dia. Imam Ahmad kata apa? Kata Imam Ahmad, wa idza ma khalauta ad-dahra yawman, wa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu. Apabila kamu duduk satu hari, satu masa seorang-seorang dan kamu menanggung apa-apa yang sedang kamu tanggung, apabila kamu duduk berkeseorangan satu hari dan satu masa, kamu sedang menanggung apa yang sedang kamu tanggung yang tidak diketahui oleh orang, fala taqul khalautu. Jangan sekali-kali kamu kata aku keseorangan. Jangan ucap kalimah aku keseorangan. Jangan ucap. Walakin qul alayya raqib. Tapi katakanlah, sesungguhnya dengan apa yang sedang aku tanggung seorang ini, aku sedang diperhatikan oleh yang menurunkan ujian. Aku sedang diperhatikan. Alayya raqib. Aku sedang diperhatikan. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan. Kerana Allah Ta'ala ni tak pernah lalai daripada hamba dia walaupun satu saat. Tak pernah Tuhan ni ghalib dengan hamba dia, sama ada hamba dalam maksiat, dalam nikmat, dalam ujian, dalam kesenangan. Jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu dengan hamba dia satu saat itu yaghfulu sa'atan, dia lalai dan dia ghalib. Wala anna ma tukhfi alaihi yaghib. Tidak pernah ghaib daripada Allah Ta'ala apa yang kamu sembunyikan. Tidak pernah ghaib. Subhanallah, ikhwatul iman. Salah dan tidak betul, dan jalan yang kita pakai salah kalau kita kata Allah ini biar kita berkeseorangan. Tidak. Sekali-kali tidak. Bahkan keluh kesah kita, bahkan penat lelah kita, bahkan kesakitan-kesakitan yang kita tanggung sedang dicatat dan ditulis di sisi Allah. Ia akan dipersaksikan kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita buat baik sebesar zarrah, pasti kita yarahu, kita tengok balik. Apa saja yang dibuat kejahatan sebesar zarrah, yarahu, pasti akan dipertuntunkan. Kita akan tengok. Karena itu ikhwatul iman, kita baca hadis pada malam ni, kita bertemu diri kita. Kita bertemu hati kita, ikhwan.
Hati kita yang lalai dan ghaflah dengan Tuhan, kita menyangkakan Allah membiar kita keseorangan. Tidak. Demi Allah, tidak. Hadis ini membetulkan hati dan mengembalikan hati. Hadis yang kita baca ini pendek, tetapi telah mencipta jalan kerohanian. Hadis yang kita baca ini pendek, tetapi telah mencipta jambatan berhubung kembali dengan Allah yang telah putus selama ini. Bila Allah bagi penyakit pada satu hamba, dia merasakan putus hubungan dia dengan Tuhan. Demi Allah, tidak. Maka hadis kita baca pada malam ni, Nabi culun jawab kepada kita, ma yusibul muslim, kamu hamba yang muslim, kamu ditimpa dengan nasabin, wasabin, kamu ditimpa dengan kepenatan, kamu ditimpa dengan penyakit, kamu ditimpa dengan risau, memikirkan masa hadapan, memikirkan apa-apa yang telah terjadi, kamu disakiti, kamu berada dalam keadaan gundah gulana, hatta ditimpa dengan lagi satu penyakit yang kecil tetapi sangat memilukan. Tercucuklah kaki kamu itu dengan syaukah, dengan duri yang tajam. Ini mungkin orang Melayu kata apa? Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah kita ni ada masalah, dibeban lagi dengan masalah. Dengan duit tak ada, dengan sakit, duk fikir yang tu, duk fikir yang ni, jalan-jalan kasut pergi putih pula. Dahlah kasut pergi putih, 2-3 langkah ke depan dicucuk pula duri. Subhanallah. Sudahlah kita dalam keadaan merasakan kita ditinggalkan oleh Allah. Tidak, demi Allah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah insan menyangka kami membiarkan mereka? Tidak. Kalla, salah sangkaan itu, salah dugaan itu, salah ingatan itu. Walaupun doa kita tidak dimakbulkan, tidak diterima, terlantak dengan ribu-ribu kesusahan, demi Allah, satu saat kata Imam Ahmad, Tuhan tidak pernah lalai daripada menilai hamba-hamba itu. Demi Allah. Penat kita Tuhan sedang catatkan, sakit kita sedang Tuhan catatkan, harta duri yang tertimpa seluruhnya di sisi Allah. Kita adalah hamba yang bersih, kita adalah hamba yang tidak berdosa. Ditambah dengan kesabaran, Nawawi masukkan dalam bab sabar, ditambah dengan kesabaran, demi Allah, kita sangat dikasihi oleh Allah. Karena itu ada ayat yang kita baca, ikhwatul iman, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, dan dia istiqamah. Inilah kita sedang istiqamah. Macam mana istiqamah kita, ikhwan? Kita diuji dan kita istiqamah. Kita diuji, kita terus berjalan sebagai hamba. Kita diuji, kita sabar. Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin, dia menulis satu buku yang sangat menarik, nama dia Kitabul Ilmi. Kitab yang membahaskan tentang bab ilmu. Di situ Muhammad bin Salih Uthaymin, dia kata apa? Dia kata tidak ada sesuatu yang Allah beri kepada hamba itu lebih luas dan lebih baik daripada nikmat kesabaran. Inilah nikmat sebagai tanda cinta Allah dan sebagai tanda Allah nak membuka keluasan dalam hidup hamba itu. Allahu Akbar. Kita belum boleh memahami, ikhwan. Bukan kata kita lah, saya kata saya belum boleh memahami. Sebab perjalanan kita ini, kita belum bertemu dengan hikmah yang membuka pintu yang tertutup. Betapa kesabaran itu adalah rezeki dan pemberian yang cukup besar daripada Allah. Kita tak sampai lagi ke situ itu, dan kita masih meneroka. Kita tengok orang dulu-dulu, mereka telah berjumpa dengan ubat untuk segala ubat dalam dunia ini, untuk segala penyakit. Bila dikatakan kepada mereka, apakah ubatnya kamu jumpa untuk merawat segala duka cita ini? Mereka menjawab, sabar. Mereka telah jumpa apa ada dalam kesabaran. Mereka dah merasai apa nikmat apabila dicampurkan nikmat kesabaran. Kita belum lagi, ikhwan. Ini contoh-contoh Nabi sebut ini: sakit, hammin, hazan, ghammin, adha,
duka cita lah, ghablah lah, risau lah, macam-macam, disakitilah. Ini adalah satu nikmat bila Allah bagi kita sabar, kita boleh menghadapi kesemua cubaan-cubaan Allah Ta'ala ini. Subhanallah, ikhwatul iman, kita mesti minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita nikmat kesabaran ini. Ikhwan, hadis yang berikutnya, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dhalika kadhalik ma min muslim yusibuhu adha shawkatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiati wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Hadis di bawah ini seolah-olah menyokong dan memberi terjemahan kepada hadis yang di atas tadi. An-Nawawi masih nak membawa hadis seperti ini menyokong masalah sabar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang sakit perut. Dia kata sakit perut. Dia kata dia masuk, Nabi sedang dalam keadaan sakit. Kalau Nabi sakit perut ni benda biasa, sebab hidup Nabi ni tak makan lagi banyak daripada makan. Dan kalau kita pun sakit perut juga biasa, sebab perut kita sampai tak tahan mengisi makanan. Dia bukan pasal sunnah, pasal subhanallah, lebih-lebih ustaz lah, lepas ceramah makan, lepas makan mencekik darah, jolok semua, balik rumah sakit perut. Kita kalau sakit kerana itu, tapi kalau Nabi sakit perut, dia banyak tak makan, pasal tak ada makan. Dan Allah uji kekasih dia. Nabi kita Muhammad ini bukan seorang Nabi yang bercakap tentang sabar dan dia berada di luar kesabaran, tidak. Dia bercakap sabar, dia insan yang sabar. Dia bercakap tentang lapar, dia merasai kelaparan. Subhanallah. Kita banyak benda kita cakap, kita belum menjiwai. Kita belum menjiwai. Kita tak rasa, kita belum rasa. Kita hanya ada nikmat ilmu dan nikmat bercakap. Kita belum ada nikmat perasaan. Syuur itu belum datang. Belum datang lagi. Dan kita mengharap satu masa nanti halawah. Halawah. Allah bagi pada kita ini halawah. Rasa hidup ni, rasa agama itu halawah. Rasa bila kita buat satu sunnah, dia rasa halawah, damai, tenang, sakinah, hasanah, dia rasa. Bila kita tinggalkan satu sunnah, dia rasa kekurangan. Kita punya emosi mula berubah, rasa kekurangan. Ini adalah halawah, perasaan. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah mengalami sakit perut dengan sakit yang sangat. Baginda bersabda, benar, sesungguhnya aku merasakan sakit perut sebagaimana dua orang di antara kamu yang merasakan sakit perut itu. Nabi kata benar. Nabi kata ajal dengan na'am ni sama. Ajal dengan na'am ni sama, tetapi ajal dia lebih untuk memberi pembenaran, na'am dia lebih untuk menyaut. Tetapi dia punya makna sama lah. Benarkah kita kata na'am? Betul lah. Ya, na'am. Kalau orang tu betul ke? Kita kata ajal. Ajal untuk membenarkan, pembenaran. Orang panggil ajal. Bukan ajal kematian ni. Ajal ni bermakna benar, tidak syak lagi. Apa yang kau kata itu tidak syak lagi. Kalau kata na'am, ya, makna sama, tetapi kadang-kadang orang pakai ini untuk membenarkan, orang pakai ini untuk menyaut. Nabi kata ajal, tidak syak lagi, tak payah diragukan lagi. Memang aku tanggung kesakitan seperti dua orang sakit perut daripada kalangan kamu. Abdullah bin Mas'ud, dia tengok dan dia mendengar itu. Kalau begitu, Abdullah bin Mas'ud kata kat Nabi, kalau begitu Rasulullah mendapat dua pahala. Kalau begitu Rasulullah mendapat dua pahala, dia kata. Kamu
anna laka ajrain ya Rasulullah. Kalau macam tu Rasulullah dapat 2 pahala. Pasal demam macam 2 orang, mestilah dapat 2. Nabi menjawab, Nabi kata benar, ajal, tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Pahala para nabi ni besar dan banyak. Besar dan banyak. Tapi seperti itu Nabi kata, tidak ada seorang Muslim, bila Nabi jawab di pihak dia, Nabi menghiburkan umat dia. Oh subhanallah. Ini kita panggil momentum hadis, ikhwan. Hadis itu bila kita tengok dia punya sirah-sirah, sudah membawa manusia kepada petunjuk Allah. Kita tak melihat isi dia, tapi kita tengok sirah dia. Cara orang datang tanya pada Nabi, Nabi kata dia demam. Orang kata macam 2 orang punya demam, Nabi kata ya. Kalau begitu Rasulullah mendapat 2 pahala lah, Nabi kata ya. Pasal para Nabi diuji dengan lebih berat. Tetapi Nabi tak titik di situ, masih menghiburkan orang yang bertanya, supaya orang yang bertanya tidak merasa jauh dengan kedudukan para Nabi ini. Nabi keluarkan perkataan yang menghiburkan orang. Apa Nabi kata? Tak seorang Muslim yang ditimpa gangguan, duri dan dan seterusnya, melainkan Allah memutus dengannya kejelekan dan dosanya berguguran bagai pohon yang merontakkan dedaunnya. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, itu hal Nabi lah dia mendapat 2 pahala. Tapi Nabi kata ma min muslim, tetapi hal ujian ini siapa saja daripada orang Islam yang dia itu yusibuhu adza, dia diuji dengan kesakitan. Dia diuji dengan kesakitan. Sakit di sini ada bukan sakit penyakit, tapi sakit gangguan. Orang cakap bagi dia sakit hati, orang buat dia azab, orang menyakiti dia. Siapa saja dia kena ujian lagu tu, isyaukatun, ataupun dia kena duri, fama fauqaha, ataupun apa-apa ujian-ujian yang lain, illa kafarallahu biha sayyi'atah, melainkan Allah Ta'ala akan kafarahkan kesalahan dia. Wa huttat anhu zunubah, dan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia, seperti mana daun yang kering tu bila kita goncang, daun ranting tu kita goncang, yang ada daun di kiri kanan dia akan jatuh. Begitulah dosa insan akan jatuh apabila dia diuji dan dia sabar dan dia redha kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah ikhwatul iman. Hadis ini ikhwatul iman, Nabi SAW cerita kepada kita, bukan saja para Nabi diuji, maka mukmin juga akan diuji dengan ujian yang tidak sama, ikhwan. Kerana balasan kita di sisi Allah juga tidak sama, sangat tidak sama. Rasanya hadis yang pertama kita baca tadi dengan hadis yang kedua ini dia ada persamaan. Dia ada persamaan dan lafaz dia pun lebih kurang, cuma ada sikit perbezaan di atas riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah, di bawah ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ala kulli halnya kita berjumpa dengan jalan hidup membetulkan mata hati kita. Kita tidak dibiarkan oleh Allah, tak dibiarkan. Hatta kita sakit perut sekalipun, kita demam biasa sekalipun, tekak tak ada suara sekalipun, kesemuanya di sisi kita macam Allah. Kita pergi jumpa doktor kata kecil aja, di sisi Allah tidak pernah ada benda kecil. Tak pernah ada kecil. Apa yang Allah Ta'ala bagi, hamba dia sabar, tidak kecil di sisi Allah, tidak kecil. Pasal itu dalam ayat tadi, orang yang istiqamah dengan Tuhan, menyatakan Tuhan kami Rabbuna Allah, summa istaqamu, apa akan jadi pada dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun dekat dia hari dia nak mati. Alla takhafu wa la tahzanu, sudahlah, hari takut, hari sedih telah berlalu. Wa abshiru bil jannah, hari ini hari digembirakan dengan syurga. Hari ini hari gembira, hari sedih ini semua dah berlalu. Hidup di dunia, mukmin hidup di dunia penuh dengan peluh, penuh dengan pemikiran, penuh dengan letih, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Hari mati kesemua ini telah berlalu. Hari mati telah berlalu. Subhanallah, hari mati telah berlalu. Hari mati adalah hari wa abshiru bil jannah, kamu mesti diberi khabar gembira syurga Allah.
nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat kata, satu benda yang kamu tak tahu, kami melindung kamu dunia sampai akhirat. Subhanallah. Masa kita duduk di dunia ni, kita rasa keseorangan, Tuhan bersama kita, kekasih-kekasih Allah bersama dengan kita, para malaikat mendoakan kita. Karena itu penting ikhwan, beriman dengan hari akhirat ini cukup penting. Dia merubah keresahan. Kita seorang-seorang, dia merawat keresahan. Ilmu itu penting. Kita duduk seorang-seorang, dia merawat penyakit dalaman yang luka dia tak nampak, darah dia tak kelihatan, tetapi dia sudah parah. Apa dia? Perasaan kita makin weak. Kita kena uji dia weak. Tidak begitu. Tidak ada istilah mukmin itu keseorangan. Seperti mana tidak ada istilah ahli maksiat keseorangan, melainkan dia diperhati di sisi Allah dan ada balasan di sisi Allah. Jangan ingat bila Allah Ta'ala biarkan maksiat berlalu, Allah melupakan mereka ini. Tidak. Demi Allah, tidak. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, Allah membiarkan Fir'aun dengan kealpaannya 400 tahun. Fir'aun dengan kealpaannya 400 tahun. Musa dan Harun alaihi salam berdoa dalam surah Yunus, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi zinatan. Wahai Tuhan, kepada Fir'aun dan pembesarnya hendak bagi macam-macam. Dia duduk buat jahat lagi. Ini orang-orang la yu'minun hatta yarawul azabal alim. Tak erti iman, malaikat nampak azab yang pedih. Pun demikian, doa itu tidak mustajab lala itu juga. Allah memberi masa. Tetapi Allah Ta'ala tidak lalai. Allah tak pernah lalai. Allah menghimpun. Datang hari ditutup segala pintu kebaikan. Fir'aun tidak bertemu dengan kebaikan, dan sekarang ini dia sedang menderita di dalam azab Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mukmin tidak, ikhwan. Mukmin tidak. Semua ini didengar oleh Allah. Demi Allah, didengar oleh Allah. Ayat mata kita, kesedihan, rayuan, Allahu Akbar. Lepas itu P. Ramli dia buat lagu. Dalam satu lagu dia kata apa? Batinku menjerit tiada suara. Masa itu Sabariah tinggalkan dia. Sabariah balik ke Singapura. Tinggallah dia dengan buta. Dia tu tak nampak dah jalan. Dia kata, batinku menjerit tiada bersuara. Tak silap Sabariah Pak Amin, dia punya lagu ku pandang kiri, ku pandang kanan, dikau tiada. Risau kata dia. Kita rasa begitu, tapi tidak. Tuhan tidak. Sangat tidak lemah Allah. Lepas itu di dalam Al-Quran Allah jamin apa dia? Allah akan membantu para rasul dan orang-orang yang beriman. Allah membantu para rasul dan orang-orang yang beriman. Subhanallah, ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menimpa musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mereka menulis kata yusib. Dalam hadis itu dia menulis kata yusib dengan harakat fathah pada huruf sad, artinya ditimpa musibah, dan dengan harakat kasrah yang berarti menimpakan musibah. Yusib pun boleh baca, yusab pun boleh baca. Dua qiraat yang sahih. Dua-dua ni boleh baca. Tetapi apa makna hadis ini? Apabila Allah Ta'ala dia nak menghendaki kepada kita kebaikan, dia uji kita. Kenapa Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab sabar? Sebabnya ikhwatul iman, kita melihat kepada hadis yang lain yang membawa makna kepada hadis ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man yuridillahu bihi khairan fayusbir wa yahtasib fayusibullah minhu hatta yabluwahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada satu orang, maka Allah uji dia. Nabi kata Allah uji dia. Apabila Allah uji orang itu,
maka Allah mencampakkan dalam hati dia kesabaran. Allah mencampakkan ke dalam hati dia mengharap di sisi Allah, sehingga kan ujian dia lalu itu dengan kesabaran. Maka apabila Allah hendak dia jadi baik, Allah uji dia. Kenapa Allah uji dia? Kerana Allah nak merezekikan nikmat kesabaran. Maka hadis ini mafhum dia, orang yang diuji oleh Allah itu adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan. Kebaikan apa yang Allah kehendaki kepada dia? Kebaikan kesabaran. Kerana itu Nawawi memasukkan hadis dalam bab sabar. Walaupun tak nampak dia sebut bab sabar, dia sebut uji. Tetapi uji itu melahirkan sabar. Subhanallah. Ini fadilat sabar. Kita sedang melihat betapa sabar membawa manusia kepada kebaikan. Sabar membawa manusia kepada petunjuk Allah. Kerana itu ikhwatul iman, orang yang sabar itu sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Dan itu petanda dia. Kita centum hadis ini ikhwan dengan lagi satu hadis Muawiyah yang Nabi menyebut tentang may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah kasih pada satu orang, Allah bagi dia faham agama. Yufaqihu fid din. Allah bagi dia faqih agama. Allah bagi dia faham. Dia ada mata hati yang dapat melihat agama dan dia sentiasa memelihara agama dia. Ada orang ada agama tetapi Allah tidak campak hati yang memelihara agama. Banyak tingkah laku kita bila orang lihat, orang tak nampak kita ini beragama, sehingga kan kita punya maruah banyak jatuh di hadapan mata orang. Kenapa Allah bagi ilmu, Allah bagi amal, tetapi Allah tidak bagi hidayah kita memelihara agama yang ada pada diri kita. Antu banyak mendengar orang cakap kan, orang tu nama je Pak Haji, pembohong nombor satu. Pak Amir biasa dengar orang cakap lagu tu, Pak Amir? Biasa orang cakap. Tak apalah, kadang-kadang dia cakap nama je Ustaz, autor nombor satu. Orang cakap begitu. Kenapa ikhwatul iman? Kenapa? Kadang-kadang problem yang cakap tu dia mental, tetapi kadang-kadang dia cakap tu betul. Kenapa? Hal ilmu, hal beramal satu hal, tetapi hal Allah memberi kepada kita halawah, kemanisan, sampai kita sendiri tahu betapa agama lindung kita dan kita melindungi agama. Ini satu nikmat yang asing, tak semua orang dapat. Ini para ulama dapat. Para ulama dapat. Tak mana mereka pergi, antum tengok, mereka membersihkan hati-hati manusia, pemikiran-pemikiran manusia daripada kesesatan. Depa sampai, depa pelihara agama. Depa menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Allah tak bagi pada semua ulama, Allah bagi pada orang yang Allah cintai dan Allah kasihi. Subhanallah. Subhanallah. Ini satu nikmat daripada Allah. Ramai orang kena uji, tapi tak ramai orang diuji Allah bagi sabar. Ramai orang diuji, tapi tak ramai orang diuji Allah bagi sabar. Apabila dia diuji dan Allah tahan sabar, itu bermakna tidak datang kebaikan pada dia. Itu bukan maksud hadis ini. Maksud hadis ini, Allah bagi ujian, Allah rezekikan kesabaran dan pengharapan, ihtisab. Allah bagi pengharapan pada dia. Subhanallah. Subhanallah. Rasanya hadis ni ada kena mengena dengan hadis yang di bawah, iaitu di antara ujian Allah Ta'ala yang berat dan manusia diminta bersabar, iaitu wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Ini satu ujian yang berat ikhwan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana satu musibah yang menimpanya. Jika dia harus melakukan, maka ucaplah, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untukku. Hadis Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini satu ujian ikhwatul iman. Tak tahulah kita siapa yang kena ujian ini sampai peringkat dia mengungkap kalimah itu.
Tapi yang kita tahu Amran kena uji, iaitu bila bapa Azizah tak mau dia pasal dia kayuh beca. Maka Amran pun menyanyi satu lagu, oh Tuhanku, kenapa dunia begini, kau cabutlah nyawaku. Oh Tuhanku, kenapa manusia suka membeza-bezakan kehidupan. Oh Tuhanku, kau cabutlah nyawaku. Amran kan Imran nama dia. Dia telah lama diuji kerana kemiskinan dia. Bapa Azizah tak mau dia. Lain daripada dia, kita tak tahu siapa lagi. Diuji oleh Allah Ta'ala sampai pada peringkat tak boleh tahan. Hadis tadi kata, kalau Allah nak baik, Allah uji. Tengok hadis bawah ni, kesan daripada satu orang itu diuji dan Allah tidak memberi kesabaran. Punah ranah hidup dia. Punah ranah hidup dia. Punah ranah hidup dia. Dia boleh telan pil, dia boleh makan kelorok dengan niat nak bunuh diri, tapi dia keluar ayat sabun aja, tak mati-mati. Tambah seksa hidup dia. Anda tengok Nabi sebut dalam hadis ni, apabila satu-satu mudarat jatuh kepada kamu, janganlah kamu bercita-cita supaya kamu dimatikan oleh Allah. Janganlah kamu bercita-cita supaya kamu dimatikan oleh Allah. Kita baca dalam hadis Bukhari, Khabab bin Arat, dia cerita. Dia kata apa? Dia ni, Khabab bin Arat kata, dia ni dipukul. Dia ni dipukul dengan besi panah 7 kali. 7 kali dia dipukul dengan besi panah. Tak tahu lah, kena tercucuk rokok tu sikit pun boleh melompat flat 2 tingkat, tak naik lift, naik terus lagu tu je. Cucuk rokok. Ini besi panah 7 kali orang letak tengah belakang dia dalam hadis Bukhari. Apakah yang ada dalam hati Khabab ketika dia kena benda tu? Dia kata, kalau tidak kerana Nabi melarang kami minta mati, nescaya aku dah minta untuk mati. Tapi aku tak minta kerana Nabi melarang. Oh subhanallah, subhanallah. Anda tengok hati para sahabat punya dahsyat macam mana. Di atas apa yang Nabi tak suka tu, dia tanggung penderitaan itu. Dia tanggung dia penderitaan. Besi panas ikhwan, besi panas. Kita tengah panas pun tak boleh tahan. Kita bawa kereta tengah panas pun dah jadi satu macam dah kepala kita. Tambah kereta kita pergi parking dalam panas. Makan kenduri pun dalam panas, gulai pun panas, nasi pun panas. Rokok pun tak pernah sejuk, duk panas lagu tu lah kita hisap. Kawan pula bercakap isu panas, dengan kita pun jadi panas. Subhanallah, sangat tidak selesa. Khabab bin Arat, dia kata 7 kali besi panas orang tembak di belakang aku. 7 kali besi panas orang tembak di belakang aku. Kalau tidak kerana Nabi melarang kami minta mati, kalau bukan kerana Nabi larang kami, nescaya matilah aku minta. Ya Allah, aku tak boleh tahan, matikalah aku. Tetapi kerana Nabi tak bagi, aku tak buat. Habis dah sakit teruk sangat, kita sendiri dah rasa hilang kebaikan. Kalau tak boleh minta mati, nak buat apa? Apabila Nabi melarang satu benda, dia akan beri petunjuk pada satu benda. Ini sifat Nabi. Dia larang, dia akan bagi alternatif. Ini nama dia petunjuk. Sunnah tu petunjuk. Sunnah ni bukan tak boleh. Habis apa yang boleh? Itu hanya pasal. Tak. Sunnah tidak biarkan orang terkapar-kapar. Demi Allah. Khabab, jangan minta untuk mati. Habis kalau kena teruk lagu ni, ya Rasulullah tak boleh minta mati, apa dia? Maka datang petunjuk Allah. Apa dia? Berdoalah kepada Allah dengan budi bahasa seorang hamba. Inilah, berdoalah kepada Allah dengan doa ini. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kau hidupkanlah aku sekiranya hidup aku ini di sisi engkau penuh kebaikan. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Kau matikanlah aku sekiranya di sisi engkau mati itu baik untuk aku. Oh, subhanallah. Jadi Amran tadi dia minta, oh Tuhan, kau cabutlah nyawa aku. Salah. Bermakna dia tak mengaji Riyadhus Salihin bab ni.
Kita mengaji, dia tak mengaji. Dia kata, oh Tuhan, kau cabutlah nyawaku. Kenapa manusia suka membeza-beza, dia kata. Subhanallah. Tidak boleh. Di sini ada pelajaran ikhwatul iman. Pelajaran yang pertama, apa pelajaran dia? Bagi orang yang menanggung musibah-musibah yang besar, keharusan dia memakai doa ni. Keharusan. Hadis ni pula kata apa kepada kita? Iaitu apabila musibah itu turun dan musibah itu memberi mudarat. Jadi bukan semua musibah kita pakai doa ni. Kena sakit kepala baru 4 jam terus Allahumma in kana hayatu khairan li. Hanya kena buat mangkak lah. Hanya kena buat mangkak. Makan postem hampir tidur. Sat lagi nanti hilang. Ni kena balik rumah tengok bini tak buh nasi. Bini duduk sedia baju. Kata, mana nasi aku? Lah, ingatkan abang balik lambat. Terus Allahumma in kana hayyan. Tak boleh. Kih lagu tu tak boleh baca doa ni. Nampak sangat kita ni kecil-kecil makan hati ayam. Bila besar cepat ambil hati, kata orang tu. Tak boleh. Ini musibah itu lidhurin, membawa mudarat. Kita kena satu penyakit, belah kepala otak, buang tempurung. Nampak otak duk mendidih lagu tu kan. Doktor kata bila kita belah tempurung ni sakit bukan main-main, kawan tu tangguh sakit. Kita pun tengok dia, Allah, kita pun tak tahu, ya Allah, kalau hidup ini baik untuk dia, kau hidupkan dia. Kalau mati itu baik untuk dia, kau matikanlah dia. Kesemuanya di sisimu, ya Allah. Tu tengok-tengok, ya Allah, kau cabutlah nyawa dia ni, ya Allah. Aku tak larat tengok dah dia sakit. Hang tak larat tengok, hang suruh Tuhan cabut nyawa dia pula. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Begitu juga ikhwan, kita baca di dalam banyak ayat Al-Quran, Nabi dia akan betulkan, Allah ni dia menurunkan petunjuk, membetulkan bahasa-bahasa manusia. Ini pelajaran yang kedua kita dapat daripada hadis ni, iaitu bahasa seorang hamba di sisi Tuhan juga penting. Kan kita baca surah Al-Baqarah, Allah cerita kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina, tapi katalah unzurna. Unzurna. Tengok, Allah tak bagi kita kata ra'ina, tapi dia suruh kita kata unzurna. Bila dia larang satu benda, dia buka jalan pada satu benda. Subhanallah. Janganlah kamu kata ra'ina, sebab ra'ina ni orang Arab juga pakai untuk penggembala kambing. Orang duk gembala kan, kata ra'ina. Kata, ya Rasulullah, ra'ina, kami ni gembala-gembala kambing hang ni tuan kambing. Oh, tak sesuai. Walakin unzurna, tapi katalah unzurna, ya Rasulullah, unzurna, pandanglah kami, tengoklah kami, bimbinglah kami, ya Rasulullah. Itu betul. Bila dia tak bagi pakai ra'ina, dia suruh pakai unzurna. Dia tak bagi kita kata, oh Tuhan, cabutlah nyawaku, tapi dia perkenalkan doa. Oh, subhanallah. Ikhwan, demikianlah sunnah ini ada penyelesaian dia. Ada penyelesaian dia. Kita bila kita musibah-musibah turun ni tidak sama, ikhwan. Ada musibah peribadi, ya Allah, kau hidupkanlah aku, kau matikanlah aku. Kalau ada baik dan ada kebaikan di sisi kau. Tapi ada musibah melibatkan orang. Melibatkan orang. Pas itu antum tengok bila Rasulullah kita mengantar beberapa pendakwah, Islam, sahabat kepada Bani Usayyah, Zakwan dan Ri'lin. Dah mereka tolak dakwah Islam, mereka pergi bunuh pula utusan Rasulullah. Marah Rasulullah ni kemuncak. Marah Nabi ni kemuncak. Walaupun marah Nabi kemuncak, masih di dalam petunjuk Allah. Maka Nabi melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah. Dan kunut nazilah ni ikhwatul iman kita semua tahu, dia tak mansuh sampai hari ni. Dia boleh pakai. Kalau kita rasa kita ni ada penyakit di badan, malapetaka ni turun banyak sangat, kita pun pergi tengok bomo kata kena mandi ayat 7 kolah masjid, 7 bunga kena mandi, rokok 7 jenis kena buat main. Kita pun tengok, tak maulah, tak mau mandi bunga. Bomo kata lagi mana tak mandi bunga, hang duk macam tu ah. Bomo kata, kita rasa bertubi-tubi masalah mai, dan kita letih mai satu tahap kita collapse.
penyakit serang kita, kita collect, tak larat dah. Kita bacalah doa macam ni, Allahumma in kana hayatu khairan. Kita baca doa macam ni. Tapi kalau musibah tu dia bukan jenis macam ni, dia jenis kita disakiti dalam bentuk benda lain. Kita sihat, tapi orang torture kita, orang torture kehidupan kita, orang torture, orang fitnah kita. Kita ada juga doa-doa seperti kunut nazilah, tidak salah. Yang torture kita tu satu pakatan torture kita. Tak mahulah ni pula masjid duk edar borang kan, anak karya kena isi borang nak buat pilihan raya masjid. Semua duk prepare, yang lama mempertahankan, yang baru nak buat serangan. Jadi serang menyerang, bukan pilihan raya election besar, election masjid pada serang menyerang, kempen mengembing, jatuh menjatuh, subhanallah. Tapi negeri Pasir Dua Butir lah, ini cerita negeri Pasir Dua Butir. Itu orang apalah lama dia jadi bendahari masjid, dia makan di masjid tu, kereta baru berkeluar tu separuh tu di masjid lah. Orang bawa fitnah dalam kampung begitu besar, dahsyat, sampai anak kita nak pergi sekolah jadi takut. Ayah, kawan tanya, betul ke ayah beli kereta tu dengan duit masjid? Fitnah dah jadi seperti api menggila. Takkan kita nak kata, ya Allah kau matikanlah aku, kau tak. Ini bukan pasal penyakit. Ikhwan, tidak salah kita angkat kunut nazilah dalam 5 waktu sembahyang kita. Tidak salah kita angkat kunut nazilah. Baca dalam Al-Azkar ada kunut nazilah daripada Umar Al-Khattab. Hafal aja. Ya Allah, tolong ya Allah, kembalikan fitnah ini kepada orang yang fitnah aku ya Allah. Kalau dia fitnah aku, kalau dia fitnah aku, kalau dia fitnah aku serah dia pada hang ya Allah. Hang tahulah nak buat apa kat dia. Kan ada contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sunnah ni ikhwan, dia tak tinggalkan kita. Hatta dalam setiap, kita kata setiap persepsi hidup itu berkaitan dengan ibadah, sunnah kekal. Pasal orang tidak buat tajrid dalam ibadah, tajrid dalam benda lain. Ibadah tak boleh tajrid, dan ibadah pun tak boleh ijtihad. Ibadah ni dia mahdah, cuma turun kepada Nabi sampai pada kita, begitulah kita buat. Tetapi sayang, akhir zaman ini ikhwan, kunut nazilah ni dunia-dunia Islam sepi, walaupun dunia Islam ditimpa dengan bermacam-macam peluru dan fitnah. Hati tak kembali. Orang hantar SMS, macam-macam SMS yang saya terima lah, macam-macam. Saat ni Syekh tu suruh baca suratul Baqarah, suruh baca qul huwallahu ahad supaya kedudukan Palestin teraman. Lah, siapa suruh baca suratul Baqarah tu? Kenapa tak angkat nazilah? Tak angkat. Tak mesti kita di Malaysia ini yang tak kena apa-apa tak boleh buat nazilah. Tapi masalah kita ni, I'm sorry to say, pasal bahasa ni boleh buat angry bird. Kita ni sendiri dengan sunnah Nabi tu, kita beramal kunut nazilah pun macam tik ayam pun hangat lagi. Tik ayam pun hangat lagi. Begitu bila kita buat kunut nazilah, sembahyang jemaat. Lah, siapa yang ajak khusus sembahyang jemaat tu nazilah? Kenapa sekurang-kurangnya 1 month you buat kunut nazilah? Dan bacalah. Awak tahu bahasa Arab, awak kerti cakap Arab, awak boleh karang apa-apanya awak nak minta. 5 waktu sebulan. Tak. Begitu masyhur. Saat ni Syekh Nasrullah lah suruh baca daripada Lebanon, suruh baca Baqarah lah, suruh baca tu, kita forward pada semua orang. Yang paling best saya terima, Syekh Abdul Qadir Jalani suruh baca qul huwallah. Kawan tu dah mati dah di Baghdad, baca apa lagi? Orang tua kata tak tentu hala. Kunut nazilah duk ada, kita tak percayakah dengan sunnah? Kita tak percaya. Ini petunjuk. Daripada kita pakai bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang tak sabit daripada Nabi, lepas tu nak menjadi perbincangan yang hangat. Datanglah kepada sunnah Nabi. Kenapa susah sangat insan nak kembali pada sunnah Nabi? Insan apa hantar kunut nazilah, tapi tak
Tak ada masjid buat sebulan. Tak ada masjid buat sebulan. Dan bila kalau buat lebih daripada 3 hari, makmum mula menguap. So imam pun tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Artinya kita ni meminta Allah tolong kita, tapi kita nak pakai bukan jalan Rasulullah. Tak apalah kalau kita dibenarkan fikir kalau dalam bab itu tidak ada petunjuk, tapi dalam bab yang kita menghadapi kesulitan telah ada petunjuk, tapi kita tinggalkan. Kita tahu Nabi baca sebulan kunut nazilah, kita baca 3 hari. Kita tahu Nabi baca sebulan, kita baca tiap-tiap jemaat. Kita tahu Nabi baca sebulan, kita kata dah kunut subuh tu duk ada perpanjang sikit sudah. Lohor asar tak buat subuh aja. Itu kunut subuh. Dia nak kata apa tu? Nak salahkan temenu pun tak boleh juga. Masalah kita ada masalah. Jiwa kita ada masalah. Ikhwan, hadis yang kita baca ni, saya katakan demi Allah, bagi orang yang menghadapi tekanan hidup yang begitu dahsyat, sehingga kan dia merasakan mati itu lebih baik daripada dia, jangan bunuh diri. Baca doa ini. Nanti dia akan melihat keajaiban Allah turunkan kepada orang yang beramal dengan doanya sabit daripada Nabi. Kadang-kadang torture boleh buat manusia bunuh diri. Torture. Ada suami garu-garu rambut luruh, garu-garu segenggam luruh, garu-garu segenggam luruh. Pasal apa? Dia dapat bini ni punya permintaan high maintenance. Jiran sebelah ni tak boleh ada apa, demo kat dia. Laki tak mampu, tidur pun mata putih aja menyala. Tapi tidur mata putih nak. Bini panggil orang masjid baca Yasin, ingatkan mati dah, tak mati. Dia kata aku tidur lagu ni, hang lah buat apalah. Ada lelaki tak boleh tahan, dia kena murung, dia kena melungum seorang-seorang sampai peringkat makan tak mau, apa tak mau, naik Jambatan Pulau Pinang pakai kereta nak terjun, orang pakat main tangkap dia. Pasal apa? Dia kena torture. Daripada dia nak terjun tu tak ada tangan kepada Allah, dia mesti mendapat jalan keluar daripada Allah. Kenapa? Ini doa kita tak ambil di Gunung Semanggoi. Ini doa kita tak ambil di Gunung Jerai, Bukit Bendera, Bukit Mentajam. Ini doa turun daripada langit kepada Muhammad. Ia adalah Rasulullah, kekasih Allah dan kekasih kita. Bacalah doa ini bagi orang yang timpa dengan problem yang besar-besar. Demi Allah akan mengeluarkan dia daripada kesempitan hidup. Demikian juga saya katakan ikhwan, ini orang putih kata my opinion only. Kita ditimpa musibah lagu mana, kita tangkap doa kunut nazilah, buat seperti Nabi buat. Demi Allah, Allah akan tunjuk, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang berpegang dengan Allah dan Rasul, Allah beri kejayaan. Pakai kunut nazilah. Dunia Islam ni dah jadi teruk, orang tak pakai kunut nazilah. Yang paling dahsyat lagi, kabelah, mari kita buat tahlil perdana. Lagi kabelah jingga. Bila kawan panggil saya akikah, anak dia akikah, tak apa semai, panggil anak dia akikah semai. Dia kena suruh buat tahlil. Buat tahlil sikit bagus ya. Saya kata tak boleh buat tahlil. Saya kata kalau buat tahlil dalam majlis akikah, bid'ah ni triple. Kenapa? Tahlil ni untuk orang mati, akikah ni sambut anak. Mana boleh ucapan orang mati sambut anak keluar? Kita ente apa dah buat lolang lagu ni? Kalau nak buat tahlil pun tunggulah siapa-siapa mati. Sampai akikah pun buat tahlil, apa punya kepala otak bin kepala otak? At least kalau orang mati malam satu dia buat tahlil tu, at least tak ada dalam sunnah. At least kalau kita nak lepas tangan pun pahna habis lah. Tapi kekah buat tahlil, kekah anak seronok anak mai, tapi doa kat orang mati. Apa punya labu kondak periayak betul. Pasang tu tak masuk langsung. Subhanallah. Sorry. Enough is enough.
Ini amalan yang karut dan khurafat dan tak ada asal usul ini, tinggal buatlah. Tinggallah. Mana boleh kekah buat doa tahlil. Tahlil khatib bukan. Kalau berendui at least lah. Walaupun kalang kabut at least kenalah dengan kekah. Ini tahlil arwah. Ni kekah kan mayat. Punya tak tentu halah. Jadi musibah-musibah apa, insan tak kembali kepada sunnah, ikhwan. Tak apalah kalau dalam dia boleh handle problem tu, tapi dalam dia ditimpa musibah masih tak kembali pada petunjuk Allah. Masih cari tahlil, masih cari marhaban, berzanji. Kenapa tak? Musibah kunut nazilah. Mudarat ada, sampai antum tengok doa ni. Riyadhus Salihin kita baca, diancam dengan kehidupan yang sempit, ada doa dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya yang tak kenanya bukan sunnah, tapi kita tidak mencari sunnah. Kita tak tahu, ikhwan, kita tak tahu. Tengok orang sakit, saya ni rasa nak mati dah, saya pun tak rasa nak hidup dah. Cik, kalau betul lah putih asa dengan hidup ni, kita ambil doa ni, kita suruh dia baca. Kalau masih hidup panjang, bermakna Allah hendak kebaikan dan Allah nak campak sabar pada dia. Siapa dapat sabar dalam ujian, dia mendapat kebaikan yang besar dan mutiara dan permata yang besar dalam kehidupan ini, ikhwatul iman. Ikhwatul iman, selepas ini kita akan masuk lagi satu hadis. Lagi satu hadis yang selalu kita duk cerita bagaimana ujian Allah Ta'ala kepada para sahabat, bagaimana para sahabat susah, mereka nak hijrah di Mekah. Sebelum mereka hijrah ke Madinah, apa mereka kena. Ini hadis kita akan jumpa pada minggu-minggu yang akan datang, iaitu daripada Abi Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Dia menceritakan apa yang dia kena godam di Mekah, sampai dia pergi jumpa Nabi, minta Nabi doa pada Allah, dan kita dengar apa Nabi jawab kat dia. Ayat ni kita tengok pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Alamak, ini soalan kasar ni. Ini kena orang lain cakap ni, saya tak boleh cakap, saya tak tahu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan nak tanya tentang isu semasa. Satu, apakah sikap kita tentang isu Menteri Besar Kelantan memurtadkan UMNO? Alamak. Ada orang UMNO ke sini? Allah Ta'ala. Ini elok tanya dia sendiri. Saya tidak tahu. Allah Ta'ala alam. Antum kena tanya orang lain. Kita tahu Muslim, dalam hadis Imam Muslim, sesiapa mengkafirkan seseorang, ternyata orang tu tidak kafir, maka kafir itu balik kepada diri dia. Siapa yang panggil satu orang dengan kalimah fasik, tiba-tiba orang tu tidak fasik, kalimah fasik itu datang kepada diri orang itu. Apabila kita kata murtad, wallahu ta'ala alam. Saya kata bukan dalam soalan ini. Soalan ni Menteri Besar Kelantan dengan UMNO. Saya tak jawab yang tu, saya jawab ilmu. Ilmu apa dia? Kita bila kita kata murtad, kita maksud orang itu kembali pada kufur, kembali pada kekafiran. Itu kita makna murtad. Dia kembali kepada kafir setelah mendapat petunjuk Allah. Di sisi Imam Ahlus Sunnah, apabila perbuatan seseorang itu nampak macam kafir, seperti dia masuk toko Hindu, dia pakai armor, dia pakai kapok 3 line atas kepala, kesemuanya itu adalah wajah kepada kekafiran. Di sisi Imam Ahlus Sunnah, kalau masih kita boleh takwil dan tafsir kenapa dia buat demikian, maka kalimah kafir tidak boleh jatuh kepada dia. Dia dianggap kufur yang tidak kafir, tapi menanggung dosa yang paling besar dalam Islam. Sekiranya perbuatan dia boleh ditafsir. Pasal apa? Hang pakai ni pasal apa? Nak buat macam mana? Kalau aku tak pakai ni, bos aku buang aja. Dia dipaksa boleh diterima. Tetapi kita kata dosa awak sangat besar dan berhajat pada taubatan nasuha. Bumi Allah ni luas, takkanlah jangan paria ni seorang. Banyak lagi paria yang baik-baik. Awak nak pergi kerja dengan dia ni seorang. Tetapi dia ada alasan kenapa dia berbuat demikian. Dia tidak dikatakan kafir,
tetapi dia dikatakan menanggung dosa yang besar di sisi Allah. Satu orang kita tengok-tengok keluar daripada toko Hindu. Keluar daripada toko Hindu dengan toko Hindu tu punya rambu-rambai tu semua ada pada dia. Kita kata pasal apa sahabat buat lagu ni, ente masuk toko Hindu ni pasal apa? Dia kata nak buat lagu mana, pi doktor semua anak saya tak lega berubat. Depa kata toko Hindu ni keras, tu yang saya mai. Kita boleh tafsir. Apa dia orang putih kata? Dia dalam keadaan terdesak dan dia telah hilang punca berfikir. Kita tak boleh kata dia kafir. Sahabat, perbuatan ente ini mendatangkan murka Allah, ente wajib bertaubat. Kita tak boleh keluarkan dia daripada Islam. Sebab apa? Kebodohan, kejahilan, terpaksa, dipaksa. Ini semua bab yang ada di dalam perbincangan ulama sunnah. Satu orang tu bodoh ikhwan, dengan satu orang buat bodoh kan ada beza. Satu orang tu memang tak tahu dan buat tak tahu kan ada beza. Kita ada hukum yang zahir, tetapi Allah Ta'ala ada hukum zahir dan batin. Ikhwan, saya contohkan begini. Satu orang Muslim sembahyang begitu begini, nampak dia macam warak, tetapi dalam hati dia menyimpan Tuhan tak pernah adil dengan dia. Tapi dia sembahyang raya, dia keluar jemaah, dia main semua elok, tetapi dalam hati dia menyimpan satu benda yang begitu dahsyat kepada Tuhan. Tuhan tak pernah adil dengan dia. Kita ni bila tengok dia sembahyang, dia Muslim lah, dia mati ikhwan, kita kapan dia sebagai orang Islam, kita tanam. Tetapi demi Allah dan ketahuilah, ketika dia tanam, dia kafir di sisi Allah. Kenapa? Hati dia telah pun keluar daripada Islam. Ini satu bab yang mesti dihati-hatikan. Satu orang mungkin berlagak bodoh, tetapi dia tahu dia bodoh tak bodoh. Dia kata saya tak tahu, tak boleh minta kat toko Hindu, tapi hati dia tahu. Kita pun kata awak tidak kafir, dan dia pun seronok siapa kata aku kafir, tetapi di sisi Allah dia kafir. Tetapi dia ini, kata Ziana Zain, madah berhelah. Ziana Zain buat satu lagu nama dia Madah Berhelah. Dia menggunakan madah mencari helah. Subhanallah, dia kafir di sisi Allah. Satu orang kafir. Kenapa? Kerana dipaksa. Seperti kita baca dalam surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tentang orang yang dipaksa jadi kafir tetapi hati dia beriman pada Allah, dia tidak kafir walaupun dia melafazkan kalimah kufur. Jadi apabila kita cakap pasal kafir dan kekufuran ni, satu, kita kena tahu kita sasarkan ke mana, dan kedua, mangsa yang kita cakap tu adakah dia masuk dalam bab yang tidak boleh ditakwil, dan tiga, adakah dia ni orang yang tahu dan berpura-pura tidak tahu. Kesemua ini banyak perbincangan dia. Jadi sangat tidak adil kalau soalan tu tanya pada saya, elok tanya pada Menteri Besar sendiri, sebab dia lebih tahu makna kalam dia. Orang lagu saya kalau olah tidak adil, sebab saya olah di atas tanya orang. Nanti apa pandangan Menteri Besar kata lagu tu, saya tidak maksudkan lagu tu, dia ada hujah. Jadi tidak adil tanya saya. Dan kalau saya jawab pun, saya kata Menteri Besar tak boleh cakap lagu tu, saya tidak adil. Sebab apanya UMNO buat kat dia sampai dia cakap lagu tu? Yang ni orang panggil kena bagi penampak Jepun, dia kena bagi pi balik. Satu, kita bincang Menteri Besar Kelantan kata UMNO murtad, kita duk bincang macam mana dia cakap tu. Kita juga kena bincang apa UMNO buat sampai dia cakap lagu tu. Takkan saja-saja dia maki sembahyang subuh UMNO murtad, gila lah dia. Takkan lepas sembahyang subuh kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa aku nak kata hari ni UMNO murtad lah. Dah, apanya UMNO buat ni? Dan kita juga kena tanya lagi satu soalan, apa yang UMNO buat sampai Menteri Besar kata lagu tu? Dan Menteri Besar Kelantan dengan Menteri Besar negeri-negeri lain tak sama. Ni satu-satu menteri mengaji agama. Rasanya siqah tu lebih pada dia. Walaupun kita orang Pulau Pinang, bukan orang Kelantan, tapi ketika kita nak mengolah orang, kita kena adil. Saya tak boleh jawab, memang saya tak boleh jawab dan saya tak mau jawab. Menteri Besar tak patut kata lagu tu. Menteri Besar Kelantan tak patut kata lagu tu. Apa siapa ustaz cakap lagu tu? Pak UMNO pun orang Islam juga. Tapi apanya orang Islam UMNO buat kat dia ni?
Sampai satu orang ulama boleh cakap begitu. So itu pun satu soalan. Yang tu pun saya tak boleh jawab, pasal saya tak tahu UMNO buat apa. Pasal yang saya kenal orang UMNO semua baik-baik. Orang UMNO jahat ni saya tak jumpa lagi. Tapi mesti ada UMNO jahat sampai buat dia macam tu. Apa yang kawan tu buat, antum bayar. Apa yang kawan tu buat sampai dia boleh cakap lagu tu. Kalau dia cakap, apa yang orang tu buat kat dia sampai dia doa, ya Allah bagi jahanam orang UMNO ni. Ini bukan ceramah politik tak? Ini Riyadhus Salihin, mengajak jawab soalan tu. Jadi bila orang boleh tadah tangan, ya Allah hang bagi mampulah orang ni, apa kawan tu buat ni? Saya tak terkejut orang mendoakan orang, tapi saya terkejut apa yang orang tu buat. Sampai orang baik-baik pun boleh tadah tangan macam tu, should be wrong somewhere. Maka tidak adil kalau kita tanya hukum di satu pihak, kita juga kena buat satu postmortem. Apa yang hamba Allah tu buat sampai dia cakap begitu. Ini nama dia serampang dua mata. Serampang dua mata. Sebagai Muslim tidak boleh memurtadkan orang, tetapi sebagai Muslim juga tidak boleh buat satu perbuatan sampai orang kata dia murtad. Jadi kita orang Islam kan, kita mengaji sunnah. Kita mengaji sunnah simple. Kita mengaji sunnah apa dia? Kalau orang tu duduk semayang, kita tak boleh cross. Betul tak? Orang tu duduk semayang, boleh tak kita cross depan dia? Mana boleh? Tak boleh cross depan dia. Tetapi sampai orang boleh cross depan dia ni, apa pasal pula? Tengok-tengok dua tahun dah, dia pergi duduk tang pintu. Tu pintu besar nak keluar, dia pergi takbir tang situ. Habis kawan ni nak terkencing. No road and no jalan, kata Haji Labu. No road and no jalan. Kalau dia tunggu juga situ, nak kena kapek satu masjid, nak kena ayat kencing orang tua, bau umur 3-4 bulan. Dia kata no road and no jalan. Hang berkata pungkok pergi semayang kat situ. Sorry ya, dia cross. Dia tu buat tangan lagu tu. Kita duk bincang sekarang apa dia? Mana boleh cross orang semayang? Kedudukan kawan sembahyang tak mana pun kita kena baca juga. Pun kita kena baca juga. Pasal apanya pergi sembahyang tang situ? Nah ini mudah-mudahan kita boleh fikir ikhwan. Muslim, ini jawapan saya, Muslim tidak patut memurtadkan dan mengkafirkan saudaranya Muslim. Satu. Muslim juga tidak patut buat satu perbuatan sampai orang panggil dia kafir dan murtad. You better be careful. Itu jawapan saya lah. Nak jawab pun takut, election dekat. Wallahu ta'ala alam. Terus saya tanya apa adalah wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.